Assalamualaikum dan salam syarikat sayang. Bersama saya Al-Fairis Jumurin. Memulakan berita tengah hari dengan 3 organisasi masing-masing menerima cek geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 daripada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul pada Isnin. Organisasi berkenaan adalah Persatuan Sukan Touch Sarawak, Kelab Rekreasi RTM Sarawak dan Persatuan Sosial dan Kebajikan Bumi Putera Batu Kawah. Penyerahan cek MRP berjumlah RM30,000 itu telah disempurnakan oleh Dato' Abdullah Saidul yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop di The Cliff Restaurant Kuching. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemumbual 3 wakil persatuan dan kelab tersebut tentang perancangan aktiviti yang akan dilaksanakan. Senator Dato' Ahmad Ibrahim yang mewakili Persatuan Sosial dan Kebajikan Bumi Putera Batu Kawah berkata, menerusi peruntukan tersebut, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Batu Kawah dapat melakukan pelbagai aktiviti selepas 2 tahun terjejas akibat pandemik COVID-19. Ya, Persatuan Sosial dan Kebajikan Bumi Putera Batu Kawah, peruntukan ini adalah digunakan untuk membuat program untuk kaum ibu tunggal, program untuk menolong kalau ada program orang asnaf kebajikan, sukan dan kadang-kadang program surau dengan JKK kampung-kampung dan masjid lah. Setiap tahun kita memerlukan peruntukan, jadi kita memohon dengan yang Muhammad yang tertentu lah, yang dapat menolong, kerana ini adalah satu-satunya yang dapat dibuat oleh kami untuk menolong Bumi Putera di kawasan Batu Kawah. Manakala Vice President Malaysia Touch Association MTA Hafiz Rashman Rahman yang mewakili Persatuan Sukan Touch Sarawak berkata, dengan peruntukan tersebut, misi seterusnya adalah untuk memfokuskan pembangunan belia di setiap bahagian di seluruh Sarawak. Dengan adanya persatuan di Sarawak ini, our next plan program yang kita fokus adalah untuk pembangunan belia, junior belia, dan juga kalau boleh kita nak scouting search talent untuk mewakili tim Sarawak dalam sukan touch rugby. So jadi kita akan pergi ke setiap bahagian di seluruh Sarawak untuk membangunkan sukan ini, publicity dan promosi sukan ini. Jadi paling mustahaknya Sarawak masih ketinggalan dalam sukan ini, jadi tugas responsibility untuk Persatuan Sukan Touch Sarawak untuk membangunkan sukan ini lah. Sukan ini adalah sukan kategori rekreasi ya. Sukan ini adalah can be played by anyone. Maksudnya perempuan, junior, umur 15 tahun, 10 tahun. Even kita ada kategori untuk 30s, 40s and 50s veteran. Memang sukan touch football atau touch rugby adalah sukan yang paling selamat untuk dimainkan. Di samping itu, penolong pengarah Seksyen TV RTM Sarawak Saiful Arini menerusi peruntukan ini, program One Moment in Time yang dianjurkan untuk menghargai pelanggan RTM akan diperhebatkan lagi. Program One Moment in Time merupakan program yang kita anjurkan untuk menghargai klien-klien RTM yang telah bekerjasama dengan RTM, yang sebelumnya telah sedang bekerjasama dengan RTM, dan juga bakal klien ataupun klien yang berpotensi untuk bekerjasama dengan RTM. Maka kita mengadakan program ini pada 26 Julai ini bagi menghargai klien-klien yang bekerjasama dengan RTM. Okey, untuk program One Moment in Time, kita menjemput klien-klien yang telah bekerjasama dengan RTM, yang sedang bekerjasama dengan RTM, dan juga klien-klien potensi untuk bekerjasama dengan RTM. Jadi kita adakan majlis jamuan teh. Jadi jamuan teh ini bagi menghargai keseluruhan klien-klien yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti ataupun pelajar-pelajar program di RTM. Di Miri pula, Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin Dato' Sri Lee Kim Shin menyempurnakan majlis serahan cek sebanyak RM13,000 daripada Junior Chamber International JCI Miri kepada Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri baru-baru ini. Sumbangan yang dikumpul menerusi pertunjukan tarian singa itu akan digunakan bagi pembangunan Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Datuk Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang, Pengurusi Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri Julaihi Muhammad, Pengurusi Penganjur The Lion X Culture Project Kelvin Ho dan tetamu jemputan lain. Berita seterusnya
Budaya integriti perlu diterap dan diperkasakan dalam kalangan penjawat awam yang bertugas di kawasan sempadan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Sarawak, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, operasi pengawalan kawalan sempadan memerlukan pegawai-pegawai yang mempunyai integriti yang tinggi. Menurutnya ini kerana banyak peluang dan ruang untuk berlakunya aktiviti tidak berintegriti seperti rasuah dan salah guna kuasa. Jadi sempadan kawasan yang sama-sama kita mesti jaga. Sebab peluang untuk pelanggaran peraturan itu cukup besar. Dan kita mengharapkan pihak yang berada di sempadan ini, sama ada mereka pegawai kerajaan, sama ada mereka ketua masyarakat, sama ada mereka penduduk setempat, mereka punya tanggungjawab amat besar untuk jaga negara masing-masing. Sebab itu kita sebut peluang-peluang di sempadan, rasuah, salah guna kuasa, perdagangan manusia, penyeludupan dadah. Dan kita pun tahu, heran apa sebab Malaysia jadi tempat transit sebelum masuk ke Indonesia. Itu masa kita akui. Kerana ini data yang datang daripada pihak antarabangsa. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan program EIP di Dewan Kampung Pasir Hulu Lunduk baru-baru ini. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang, Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Adana Jet serta tetamu jemputan lain. Sementara itu, beliau memberitahu program EIP ini diharap dapat memberikan kesedaran dan memupuk budaya integriti dalam kalangan penduduk tempatan serta memperkukuhkan lagi nilai integriti penjawat awam yang bertugas di kawasan sempadan. Dalam program baasingan, Datuk Dr. Juanda berkata kawasan hutan Jemoreng mempunyai pelbagai keunikan flora dan fauna yang perlu dipelihara serta diurus dengan baik. Menurutnya, pokok sekiu yang digunakan untuk menghasilkan minyak sekiu hanya terdapat di hutan Jemoreng dan ia perlu ditambah luas bagi meningkatkan taraf hidup dan sumber pendapatan penduduk. Ujarnya minyak sekiu mampu menjana pendapatan masyarakat setempat dengan harga minyak itu mampu mencecah sekitar RM1,500 untuk 1.5 liter. Berucap dalam majlis perasmian ekspedisi saintifik Jemoreng menyekak Guun Jemoreng di Dewan Masyarakat Kampung Jemoreng Matu baru-baru ini, Datuk Dr. Juanda berkata kerjasama dan segala keperluan sepanjang program ini akan dihulurkan kepada Jabatan Hutan Sarawak agar objektif aktiviti berjaya dicapai. Sementara itu, Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad berkata ekspedisi anjuran Jabatan Hutan Sarawak mendapat sokongan dan kerjasama yang baik dari seluruh komuniti Kampung Jemoreng. Jelas beliau, Hutan Jemoreng menjadi pilihan untuk ekspedisi pada tahun ini yang dijalankan selama 14 hari sehingga 29 Julai nanti. Kala di Simanggang, projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf sistem perparitan dan pembinaan benteng di Rumah Charlie Atta, Kampung Peruan A telah siap sepenuhnya. Perasmian projek bernilai RM200,000 itu telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2 Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis baru-baru ini. Menurut Datuk Francis, projek di bawah Agensi Pelaksana Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sri Aman itu mula dibina pada 27 Disember 2021 dan siap dan tempoh yang ditetapkan. Katanya projek tersebut berfungsi dengan baik bagi menghalang kemasukan air pasang sekaligus mengelak banjir di kawasan Rumah Panjang. Sementara itu, di Katibas, warga emas di sekitar Sok disaran agar mendaftar menjadi ahli pusat aktiviti warga emas PAWE di daerah tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas, Lidam Asan berkata PAWE sangat sesuai disertai warga emas kerana ia menyediakan pelbagai aktiviti bagi mengisi masa lapang golongan itu dengan lebih bermanfaat. Saya teringat apabila saya pertama kali bersama Datuk Seri Fatimah datang ke PAWE. Saya amat tertarik dengan NGO PAWE, kira NGO PAWE kita di daerah Sok. Kerana ia satu-satunya penduduk kita yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi saya rasa sedih juga. Saya teringatkan ibu saya yang jika masih hidup, mungkin beliau juga menjadi ahli PAWE.
Dia berucap demikian semasa program Aram Berambih Pawai Song Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat Kapit dan Pawai Daerah Song baru-baru ini. Menurutnya, beliau telah membuat permohonan supaya daerah Song ada kompleks bangunan kebajikan sendiri untuk mewujudkan lebih banyak kemudahan kepada warga emas di situ. Balik ke laporan semasa COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 367 kes baru bagi minggu Epid 28 iaitu dari 10 hingga 16 Julai lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBNS dalam satu kenyataan pada Isnin memberitahu ini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 308,699 kes. Jumlah kes tersebut merangkumi 359 kes kategori klinikal 1 dan 2 serta 8 kes kategori klinikal 3, 4 dan 5. Manakala bilangan kes menunjukkan peningkatan berbanding 326 kes yang telah direkodkan pada minggu Epid sebelumnya. Kes-kes baru pada minggu Epid 27 dikesan di 26 daerah di Sarawak adalah seperti yang tertera. Sementara itu, JPBNS turut melaporkan 2 kematian yang melibatkan 1 kes di bahagian Kuching dan 1 kes di bahagian Miri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.